menggunakan dan mengendalikan peralatan, bahan sains dan spesimen. Okey, nanti kamu boleh baca buku teks ni dari muka surat 15, 16 dengan 17 bersama-sama dengan ibu bapa kamu. Apa yang saya nak terangkan ni hanyalah isi-isi penting yang kamu kena dengar betul-betul supaya kamu boleh dapat jawab soalan dalam buku aktiviti. Okey, yang pertama ialah kalau dah tangkap belalang tu, satu botol tu hanya boleh satu haiwan saja. Tak boleh dua atau tiga. Sebabnya nanti haiwan tu, sebab botol tu sempit kan, jadi memang sesuai untuk satu je. Kemudian botol tu pastikan mempunyai, apabila ditutup, maknanya kalau kita tutup dengan kain, kita mesti buat lubang supaya belalang tu ataupun kita panggil spesimen, kalau bahasa sainsnya tu spesimen, ataupun haiwan-haiwan lain tu yang kita masukkan dalam botol ni boleh bernafas, udara boleh keluar masuk. Okey, kemudian seterusnya apabila kita dah menangkap spesimen, kita boleh masukkan makanan lah. Kita boleh masukkan makanan supaya dia tak cepat mati. Kemudian langkah seterusnya adalah kita buat lakaran. Okey. Kita tengok pula yang ini, aktiviteria ni. Saya bukan nak suruh kamu buat ni, kita nak cuma baca arahan, sebab dalam arahan tu terdapat maklumat cara-cara betul menggunakan alat sains. Okey, yang ketiga, kita tengok maklumat yang ketiga. Okey, kita baca dah satu-satu. Nombor 1 kamu baca, nombor 2 kamu baca. Okey, nombor 3. Perhatikan pepatung menggunakan kanta tangan. Maknanya kita boleh menggunakan kanta tangan ataupun kanta pembesar untuk kita melihat sesuatu, spesimen atau haiwan ataupun serangga tu dengan lebih jelas. Itu adalah salah satu cara yang betul. Kemudian yang nombor 4, lepas je kita dah ambil, kita dah lukis, kita dah lakar pepatung tu, kita lepaskan ke tempat asalnya. Kalau kita ambil dekat kebun, kita pulangkan balik ke kebun. Kita tak boleh buang sesuatu pepatung tu dalam tong sampah ke, ataupun kita nak bunuh ke. Itu. Okey? Seterusnya, cara penggunaan alat dan bahan sains yang betul ialah menggunakan forceps atau untuk mengambil daun. Maknanya forceps ni adalah satu alat sains. Maknanya apabila kita mengambil, contoh tadi kita dah masukkan belalang tadi ke dalam botol, kita nak ambil balik, kita jangan guna tangan. Kita guna satu alat yang dimasukkan. Kita gunakan alat yang dinamakan forceps untuk mengambil belalang itu daripada botol dan letakkan ke dalam bekas. Bekas tu kita panggil piring pita macam itulah, ya. Okey, seterusnya ini pula adalah alat yang dipanggil, ini adalah bika, sejenis alat seperti bekas yang boleh diisi air. Manakala yang ini adalah batang rod. Batang rod ni gunanya adalah untuk mengacau cecair di dalam bika tersebut. Dalam bika ni, dalam makmal sains, kita tak boleh mengacau menggunakan contohnya seperti sudu ke, garfu ke, dia mesti ada alatnya sendiri. Inilah alatnya. Ini pula adalah cara kedudukan mata yang betul ketika kita hendak mengukur sesuatu benda. Tak kisahlah benda tu daun ke, batang kayu ke, apa-apalah. Ini ketika kamu tengok kedudukan mata yang betul adalah lurus di kedudukan X, tak boleh sengit. Ni yang sengit, yang ini salah, yang ini pun salah. Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains. Tandakan right bagi cara yang betul dan tandakan pangkah bagi cara yang salah. Tadi cikgu dah terangkan. Okey, nombor 1 cikgu dah terangkan, nombor 2 dah, nombor 3 dah,
Nombor 4 dah, nombor 5 dah. Jadi kamu ingat balik apa yang cikgu cakap tadi. Yang betul kamu tanda right, yang salah kamu tanda pangkah. Boleh di ruangan yang disediakan yang di bulatan ini. Cuma cikgu nak bincang soalan nombor 6 ni. Ini gambar apa ni? Nombor 6 ni adalah gambar orang membuang sesuatu sisa buangan. Contohnya kat sini adalah tanah ke dalam sinki. Rasanya perbuatan tu betul ke tak betul? Biasanya kalau sampah-sampah macam tu, kita buang kat mana? Ada buang kat sinki ke? Tak kan? Jadi kamu tandakan jawapan yang betul. Nak tanda pangkah ke nak tanda right? Mengendalikan spesimen. Perhatikan kaedah mengendalikan spesimen di bawah. Tandakan right bagi cara yang betul dan tandakan pangkah bagi cara yang salah. Okey, yang pertama ni, mengumpul spesimen. Mengumpul spesimen. Dalam kotak A, tengok, dia masukkan ada banyak cacing dalam satu bekas. Dalam bekas B, dia hanya masukkan satu sahaja cacing di dalam bekas. Mana cara yang betul? Cikgu dah beritahu tadi kan? Okey. Yang betul, kamu tandakan right. Yang yang salah, kamu tandakan pangkah di ruangan, di bulatan ni. Ni bulat-bulat ni. Kamu tandakan ya. Okey, yang nombor 2, menggunakan spesimen. Dia dah ambil dah spesimen tu, kemudian dia nak uji kaji. Adakah cara A betul? Mengambil dengan menggunakan forceps. Ni namanya forceps yang cikgu terangkan tadi. Yang ni pula B ni, dia ambil guna tangan je. Mana cara yang betul? A ke B? Okey? Okey, yang C. Yang nombor 3 ni pun tadi cikgu dah terangkan, iaitu melepaskan spesimen. Kita dah tengok, dah ambil, dah uji kaji, dah gunakan tab pembesar, dah lakar gambar tu kan, kita dah tak nak guna lagi dah cacing tu. Apa yang perlu kita buat? Kita nak masuk dalam tong sampah ke? Ataupun kita pulangkan balik ke tempat asalnya. Okey, boleh? Tandakan right yang betul di gambar bulatan tu. Okey? Okey, sekian, terima kasih.